Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Muhammad Liswan bin Muhammad Hasan, nomor kad matriks 99791. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan cabaran pelajar Unimas dalam melestarikan etika pemakaian di university. Etika berasal daripada perkataan Yunani yaitu ethos yang berarti sikap atau pribadi. Peradaan juga merujuk kepada budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik, dan budi bahasa yang luhur. Seluruh tingkah laku dan perbuatan manusia didasarkan pada etika dan peradaban yang sudah dinormalisasi. Sebagai contoh melibatkan hubungan dengan orang yang lebih tua, berpakaian, dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini difokuskan kepada pelajar Unimas untuk cabaran dalam melestarikan etika pemakaian di university. Unimas juga menawarkan pelbagai program kepada pelajar dari latar belakang yang berbeza-beza. Kepelbagaian ini juga menciptakan pelbagai variasi dalam etika pemakaian, terutama yang terkait dengan pakaian tradisional dan juga fashion. Unimas juga telah menetapkan standar pemakaian formal, semi-formal, dan bebas untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan pendidikan. Pentingnya usaha konsisten dan berterusan dalam melestarikan etika dan peradaban termasuk etika pemakaian. Pakaian juga mencerminkan personality seseorang dan pentingnya untuk menunjukkan kesatuan komuniti dalam university. Pemakaian menjadi fokus penting kerana mencerminkan identiti dan adab sopan dalam menuntut ilmu. Kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasikan cabaran pelajar Unimas dalam melestarikan etika pemakaian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Muhammad Liswan bin Muhammad Hasan, nomor kad matriks 99791. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan cabaran pelajar Unimas dalam melestarikan etika pemakaian di university. Etika berasal daripada perkataan Yunani yaitu ethos yang berarti sikap atau pribadi. Peradaan juga merujuk kepada budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik, dan budi bahasa yang luhur. Seluruh tingkah laku dan perbuatan manusia didasarkan pada etika dan peradaban yang sudah dinormalisasi. Sebagai contoh melibatkan hubungan dengan orang yang lebih tua, berpakaian, dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini difokuskan kepada pelajar Unimas untuk cabaran dalam melestarikan etika pemakaian di university. Unimas juga menawarkan pelbagai program kepada pelajar dari latar belakang yang berbeza-beza. Kepelbagaian ini juga menciptakan pelbagai variasi dalam etika pemakaian, terutama yang terkait dengan pakaian tradisional dan juga fashion. Unimas juga telah menetapkan standar pemakaian formal, semi-formal, dan bebas untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan pendidikan. Pentingnya usaha konsisten dan berterusan dalam melestarikan etika dan peradaban termasuk etika pemakaian. Pakaian juga mencerminkan personality seseorang dan pentingnya untuk menunjukkan kesatuan komuniti dalam university. Pemakaian menjadi fokus penting kerana mencerminkan identiti dan adab sopan dalam menuntut ilmu. Kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasikan cabaran pelajar Unimas dalam melestarikan etika pemakaian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nusyazwani binti Khairul Zaman dengan nombor matrik 100495 ingin membentangkan tentang sorotan kajian yang pertama iaitu Pematuhan Etika Berpakaian Pelajar Semester 1 Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi sesi Jun 2017. Kajian ini mempunyai dua pengkaji iaitu Fauziah binti Basuk dan Nur Zilaili binti Jaafar. Tempat kajian mereka ialah di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Dungun, Terengganu, Darul Iman. Objektif yang dijalankan dalam kajian ialah mengenal pasti pengetahuan pelajar tentang etika berpakaian di PSMZA, mengenal pasti pemahaman pelajar tentang etika berpakaian, dan untuk mengenal pasti penerimaan pelajar tentang etika berpakaian di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Antara kaedah kajian ini dilakukan secara kaedah soal selidik seramai 80 orang dan secara temu bual secara bertutup seramai 10 orang. Hasil daripada kaedah soal sidik iaitu seramai 80 orang, majoriti responden mengetahui tentang jenis-jenis pakaian yang dibenarkan untuk ke kuliah iaitu sebanyak 98.6%. Pada bahagian B pula ialah sebanyak 99% memahami jenis-jenis pakaian yang dibenarkan semasa beriadah di Politeknik. Iaitu pada bahagian C pula sebanyak 93% para pelajar dapat menerima etika berpakaian yang telah dikuatkuasakan oleh pihak yang berwajib, iaitu institusi pengajian tinggi. Dapatan kajian bagi temu bual
secara bertutup seramai 10 orang. Yang pertama, sebanyak 36.8% mendapati bahawa tidak boleh memakai skirt pendek di atas paras lutut. Yang kedua, sebanyak 40.9% peraturan berpakaian yang paling sukar untuk dipatuhi ialah baju hendaklah tie-in bagi kaum lelaki. Dan yang ketiga, sebanyak 99.5% responden bersetuju bahawa adalah wajar para pelajar diberikan amaran terlebih dahulu sebelum dikenakan hukuman di atas kesalahan yang mereka lakukan. Yang keempat, mendapati bahawa 90.3% responden bersetuju bahawa hukuman yang dikenakan kepada pelajar haruslah setimpal dan berpatutan dengan kesalahan pelajar tersebut. Yang kelima, sebanyak 98.1% responden bersetuju untuk mengadakan kempen-kempen kesedaran terhadap kepentingan pematuhan etika berpakaian di dalam politeknik untuk sentiasa beringat tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk para pelajar. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, iaitu sebanyak 69.7% responden bersetuju bahawa perlu diadakan pemeriksaan secara berkala ataupun mengejut untuk meningkatkan sasiah dan disiplin para pelajar. Sekian, terima kasih. Di akhir kajian ini dapat disimpulkan bahawa melalui sorotan kajian ini, etika pemakaian amat penting bagi melambangkan identiti seseorang individu, sama ada seorang pelajar, guru dan sebagainya. Ciri-ciri untuk menjadi pelajar yang cemerlang haruslah berdisiplin dari pelbagai aspek seperti sentiasa menjaga kekemasan diri, hadir ke kuliah sebelum pensyarah datang dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh sesebuah universiti itu. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayang Siti Hajar binti Hafiman, nombor matrik 98675. Jadi sekarang saya akan membentangkan tentang sorotan kajian. Jadi rujukan kajian kami yang kedua bertempat di Universiti Malaysia Pahang. Kajian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kesungguhan ahli pensyarah dan ahli akademik dalam memastikan sasiah pelajar di Institut Pengajian Tinggi berada di tahap yang terbaik. Jadi pekaji telah memilih pelajar-pelajar di Universiti Malaysia Pahang ini dan kajian ini dijalankan pada bulan April dengan 100 orang responden yang menjawab soalan selidik. Jadi kekerapan pensyarah menegur pelajarnya sekiranya mereka tidak memakaikan matrik adalah sebanyak 1.5%. Manakala peratusan sekiranya pensyarah memberi penerangan cara berpakaian yang betul ketika menghadiri kelas ataupun menghadiri kuliah adalah sebanyak 3.16%. Selain itu, kekerapan pensyarah mengenakan tindakan jika pelajar mereka tidak mematuhi etika pemakaian yang ditetapkan adalah sebanyak 3.3%, iaitu seramai 3 orang sahaja. Peratusan kekerapan pelajar sekiranya mereka dikenakan tindakan jika hadir lewat ke kelas adalah seramai 5.21%. Seterusnya ialah kekerapan pensyarah menegur sekiranya pelajar berbual ketika sesi pembelajaran berlangsung. Majoriti sebanyak 38.38%. Pelajar menyatakan pensyarah mereka jarang-jarang menegur mereka bercakap di dalam kelas. Dan yang terakhir ialah kekerapan pensyarah melarang pergaulan antara berlainan jantina yang bermaksud pergaulan antara lelaki dan perempuan adalah sebanyak 3.6% yang menyatakan pensyarah kerap kali menegur. Jadi hal ini penting. Kajian ini sangatlah penting dilakukan agar kecemerlangan akademik sentiasa diiringi dengan kecemerlangan akhlak yang terpuji. Sekian, itu sahaja. Hai, nama saya Nurmaisar Izzati Muhammad, nama matriks 10675. Pada hari ini, saya akan membentangkan dan memberitahu mengenai dengan metodologi. Metodologi ini merupakan satu kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu ataupun yang dikaji. Metodologi juga merupakan sistem yang merangkumi kaedah yang berkualiti dan membantu untuk merealisasikan objektif kajian agar dapat dicapai mengikut data yang sah dan disah dan dipercayai. Dalam metodologi ini juga kami telah menggunakan 3 kaedah metodologi, iaitu yang pertama reka bentuk kajian, yang kedua mengenai dengan instrumen kajian dan yang ketiga merupakan borang soal selidik. Dalam reka bentuk kajian, kita menggunakan kaedah tersebut untuk memperlihatkan secara terperinci bagaimana sesuatu kajian yang dijalankan
Ia juga dapat membantu dalam proses menganalisis, memungut dan mentafsir hasil daripada penyelidikan yang telah dijalankan. Ia juga dapat mengenal pasti cabaran-cabaran pelajar di UNIMAS ini sudah pasti dapat untuk atau dalam melestari etika pemakaian dalam kalangan pelajar UNIMAS. Dalam instrumen pula, kita menggunakan cara ataupun data-data yang terdapat dalam data-data untuk mencari sumber ataupun kaedah yang dikaji. Untuk yang ketiga pula, iaitu kaedah yang terakhir, iaitu borang soal sidik. Dalam borang soal sidik ini, kami telah terbahagi kepada tiga, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Untuk bahagian A, kita telah menyenaraikan responden ataupun kita mencari responden, berapa responden, ataupun untuk mencari maklumat-maklumat tentang responden. Untuk bahagian B pula, kita mencari sumber-sumber iaitu cabaran-cabaran yang terdapat di cabaran-cabaran yang boleh kita cari dalam setiap responden yang mengisi borang tersebut, iaitu yang terakhir, iaitu bahagian C. Untuk bahagian C, kita telah menyenaraikan langkah-langkah bagaimana untuk mengatasi masalah ataupun mengatasi cabaran yang telah berlaku, iaitu terutamanya kepada para pelajar di UNIMAS ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, salam sejahtera. Saya Owen Belawan Twing, nombor metrik 100745. Untuk bahagian dapatan dan kajian, saya akan membentangkan iaitu pada bahagian A berkaitan dengan demografi responden, di mana untuk bahagian demografi responden terdapat di mana kita memilih bahawa jantina, agama, bangsa dan umur. Okey, bagi jantina, kami telah memilih lelaki dan perempuan untuk menjawab kami punya soal selidik, di mana terdapat sejumlah 14 orang lelaki bersamaan dengan 25.9% yang telah menjawab soal selidik kami, manakala untuk perempuan pula terdapat 40 orang perempuan ataupun pelajar di universiti yang telah menjawab soal selidik untuk demografi responden kami. Di samping itu, agama-agama yang telah dipilih oleh responden di dalam soal selidik untuk demografi responden adalah agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Okey, untuk agama Islam pula terdapat 33 pelajar universiti yang beragama Islam dengan kadar peratusan sebanyak 60%. Manakala untuk pelajar Kristian pula yang berada di universiti terdapat 19 orang dengan kadar peratusan seramai 24.5%. Manakala untuk yang beragama Hindu terdapat 2 orang yang telah menjawab soal selidik kami, dan Buddha pula terdapat 1 orang sahaja dengan kadar peratus 1%. Selain itu, saya akan membentangkan pada bahagian bangsa. Okey, bangsa yang telah menjawab soal selidik kami untuk demografi responden adalah bangsa Melayu, Iban, Cina, Bidayuh, India, Bisaya dan lain-lain. Untuk yang lain-lain sebenarnya terdapat pelbagai bangsa yang telah menjawab demografi responden ataupun soal selidik kami, di mana ia tidak tersenarai di sini. Contohnya seperti masyarakat Bumiputra, Dusun, Bugis, Melanau, Filipin dan Dayak serta Iban. Jadi untuk bangsa Melayu terdapat seramai 26 orang dengan kadar peratusan seramai 47%, manakala yang berbangsa Iban pula terdapat 10 orang, manakala Cina terdapat 3 orang sahaja yang menjawab dengan kadar peratus sebanyak 5.5 dan Bidayuh pula seramai 3 orang, India seramai 2 orang dan yang lain seramai 1 orang. Kami tidak menyenaraikan yang lain-lain kerana kadar peratusan untuk bangsa adalah sama, iaitu 1.8%. Hal ini kerana terdapat bangsa yang majoriti telah menjawab soal selidik ini adalah yang tertera dalam slide.
Selain itu, saya akan menerangkan lagi di mana pada bahagian umur untuk dapatan dan kajian kami bagi demografi responden adalah daripada umur 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 23, 24 dan 25 tahun ke atas. Untuk umur 19 tahun, terdapat sebanyak 19 orang yang telah menjawab soal selidik ini. Manakala untuk yang berumur 20 tahun pula, seramai 35 orang. Hal ini kerana majoriti pelajar di universiti merupakan yang berumur 20 tahun yang telah menjawab soal selidik ini. Selain itu, untuk 21 tahun pula, seramai 2 orang dengan kadar peratus 3.6 dan 24 dan 25 seramai 1 orang sahaja dengan kadar peratusan 1.8. Hai, Assalamualaikum. Nama saya adalah Nufara Hinamti Imran dan nombor matrik saya adalah 100554 dan hari ini saya ingin membentangkan dapatan dan kajian yang saya perolehi. Pada bahagian C ialah langkah pelajar UNIMAS dalam melestarikan etika pemakaian. Yang pertama, pada pendapat anda, adakah pelajar UNIMAS mampu untuk melestarikan etika pemakaian daripada analisis tersebut? Terdapat 54 responden yang mengatakan ya bersamaan 91.5%, manakala 5 responden yang mengatakan tidak bersamaan 8.5%. Yang kedua, apakah langkah yang patut pelajar UNIMAS lakukan dalam melestarikan etika pemakaian pada masa kini? Berikan pandangan anda. Isi pertama adalah berpakaian kemas untuk melestarikan lagi etika pemakaian di UNIMAS. Isi yang kedua adalah dengan memantapkan dan memperkasakan peraturan gaya hidup berhemah di UNIMAS. Kesimpulannya dekat sini dia adalah etika pemakaian penting dalam kehidupan seharian dan mendatangkan kebaikan kepada diri sendiri, masyarakat setempat. Yang ketiga pula adalah etika pemakaian penting bagi seorang pelajar. Mengapa? Isi pertama adalah perkembangan seorang pelajar, iaitu dia memberi impak yang signifikan terhadap perkembangan pribadi, sosial dan akademik. Isi kedua adalah membantu pelajar memahami tanggungjawab dan kesan tindakan mereka, iaitu membentuk dirinya menjadi individu yang berjaya. Isi ketiga adalah memberi persediaan kepada pelajar untuk menghadapi dunia pekerjaan. Yang terakhir, apakah langkah-langkah yang sesuai kepada pelajar UNIMAS dalam melestarikan etika pemakaian pada masa kini? Isi pertama adalah aspek pendidikan dan kesedaran. Terdapat 44 orang responden bersamaan 74.6%. Ia mampu melestarikan sistem etika pemakaian. Isi kedua adalah pengurangan pembaziran. Terdapat 26 orang responden bersamaan 44% penggunaan kewangan secara yang tidak berhemah. Isi ketiga adalah dengan menggunakan platform dengan bijak. Terdapat 41 orang responden bersamaan 69.5% dengan penggunaan platform tanpa ada batasan. Dan isi yang terakhir adalah gaya hidup berhemah. Terdapat 40 orang responden bersamaan 67.8%. Ia berfokus kepada bagaimana cara untuk hidup berhemah. Itu sahaja untuk saya hari ini. Terima kasih. Pada bahagian B, borang soal selidik membincangkan tentang cabaran pelajar UNIMAS dalam melestarikan etika pemakaian. Pada bahagian tersebut, soalan telah dikemukakan kepada responden, iaitu adakah rakan sebaya menjadi cabaran etika pemakaian? 35 orang responden menyatakan ya, manakala 20 orang responden menjawab tidak. Soalan kedua yang dikemukakan pada bahagian tersebut ialah berapakah anggaran nilai perbelanjaan etika pemakaian anda masa kini? Seramai 15 responden menyatakan RM50, 31 responden menyatakan RM100, 6 responden menyatakan RM150, seorang responden menyatakan 200, manakala seorang responden menyatakan 500 dan selebihnya seorang responden menyatakan RM0. Soalan ketiga ialah apakah platform media sosial yang sering menunjukkan trend-trend etika pemakaian? Seramai 39 responden menyatakan aplikasi TikTok. Seorang responden menyatakan Instagram. Seramai 12 responden memilih Facebook. 2 responden memilih Pinterest, manakala seorang responden menyatakan Lemonade. Soalan yang seterusnya ialah adakah anda mudah terpengaruh dengan trend-trend pemakaian yang disebarkan melalui semua platform media sosial? Sebanyak 33 responden menyatakan ya, manakala sebanyak 22 responden menyatakan tidak.
Soalan terakhir yang dikemukakan pada bahagian tersebut ialah adakah etika pemakaian setiap bangsa dibenarkan dipakai di UNIMAS? Berikan sebab anda. Beberapa responden bersetuju untuk menggunakan pakaian tradisional kerana ia merupakan warisan setiap bangsa. Ia juga membolehkan untuk mengekalkan identiti etnik dan juga peluang memperkenalkan budaya masing-masing. Terdapat juga responden menyatakan cara pemakaian yang unik boleh dianggap simbol keunikan etnik. Seterusnya, pakaian tersebut boleh menunjukkan adab yang bersopan santun serta mencerminkan imej yang baik. Terdapat juga responden yang menyatakan ia tidak sesuai digunakan untuk kegunaan harian. Pakaian tersebut juga boleh menyentuh sensitiviti pelbagai lapisan masyarakat. Terdapat responden menyatakan ia terlampau mendedahkan dan tidak sesuai untuk ke kuliah. Pakaian tersebut juga boleh menimbulkan ketidakselesaan dan ketidakpuasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanis Hazikah binti Malikan, nombor matrik 99091. Pada video ini, saya akan menerangkan antara kelebihan menjaga etika pakaian di universiti, di tempat kerja dan di tempat awam. Antara kelebihan apabila kita menjaga etika pemakaian di universiti adalah yang pertama, mendisiplinkan diri. Pentingnya untuk kita mendisiplinkan diri agar kita tidak menganggap suatu keterampilan seorang mahasiswa adalah perkara yang remeh. Pada masa yang sama, cara pemakaian seorang menggambarkan identitinya. Yang kedua, merupakan persediaan awal sebelum masuk ke alam pekerjaan. Apabila kita telah menetapkan dalam diri kita untuk mematuhi peraturan di sesebuah tempat, maka kita akan mudah terikut dan tidak menganggap sesuatu itu dengan sewenang-wenangnya. Dan yang ketiga, kita akan berada dalam keadaan yang selamat dan selesa. Seterusnya, kelebihan menjaga etika pemakaian di tempat kerja. Yang pertama, menjadi contoh kepada kaki tangan yang lain. Yang kedua, menjaga nama baik syarikat. Kita ambil contoh, sekiranya kita sebagai pekerja menghadiri meeting, maka seharusnya kita berpakaian yang baik dan sopan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan di tempat kerja. Dan yang keempat, penerimaan sosial terhadap kita. Maksudnya di sini, kita ambil contoh, sekiranya kita ingin menghadiri temu duka, maka kita seharusnya memilih pakaian yang baik dari segi fashion dan warna. Kerana dari situlah orang sekeliling akan menilai kita. Sebelum saya mengakhiri video, saya akan menjelaskan lagi apakah antara kelebihan apabila menjaga etika pemakaian di tempat awam. Yang pertama, meningkatkan rasa hormat dalam majlis ataupun acara. Kita ambil contoh pada hari raya. Kebiasaannya, perempuan akan mengenakan baju kurung dan lelaki pula mengenakan baju Melayu. Hal itu boleh dikategorikan sebagai etika pemakaian yang sopan dan sesuai. Dan yang kedua, menunjukkan etika pemakaian yang baik sehingga menjadi contoh kepada orang lain. Harus diingatkan bahawa apabila kita berada di tempat umum, kita akan berada di kelompok yang mempunyai pelbagai jenis peringkat umum. Jadi, seharusnya kita menjadi contoh untuk anak-anak kecil ataupun remaja yang ingin meningkat dewasa. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa hormat terhadap kita. Orang sekeliling akan menilai kita berdasarkan pemakaian. Jadi, seharusnya kita berpakaian yang baik agar orang akan menghormati kita. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanis Hazikah binti Malikan, nombor matrik 99091. Pada video ini, saya akan menerangkan antara kelebihan menjaga etika pakaian di universiti, di tempat kerja dan di tempat awam. Antara kelebihan apabila kita menjaga etika pemakaian di universiti adalah yang pertama, mendisiplinkan diri. Pentingnya untuk kita mendisiplinkan diri agar kita tidak menganggap suatu keterampilan seorang mahasiswa adalah perkara yang remeh. Pada masa yang sama, cara pemakaian seorang menggambarkan identitinya. Yang kedua, merupakan persediaan awal sebelum masuk ke alam pekerjaan. Apabila kita telah menetapkan dalam diri kita untuk mematuhi peraturan di sesebuah tempat, maka kita akan mudah terikut dan tidak menganggap sesuatu itu dengan sewenang-wenangnya. Dan yang ketiga, kita akan berada dalam keadaan yang selamat dan selesa. Seterusnya, kelebihan menjaga etika pemakaian di tempat kerja. Yang pertama, menjadi contoh kepada kaki tangan yang lain. Yang kedua, menjaga nama baik syarikat. Kita ambil contoh, sekiranya kita sebagai pekerja menghadiri meeting, maka seharusnya kita berpakaian yang baik dan sopan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan di tempat kerja. Dan yang keempat, penerimaan sosial terhadap kita.
Maksudnya di sini, kita ambil contoh, sekiranya kita ingin menghadiri temu duka, maka kita seharusnya memilih pakaian yang baik dari segi fashion dan warna. Kerana dari situlah orang sekeliling akan menilai kita. Sebelum saya mengakhiri video, saya akan menjelaskan lagi apakah antara kelebihan apabila menjaga etika pemakaian di tempat awam. Yang pertama, meningkatkan rasa hormat dalam majlis ataupun acara. Kita ambil contoh pada hari raya. Kebiasaannya, perempuan akan mengenakan baju kurung dan lelaki pula mengenakan baju Melayu. Hal itu boleh dikategorikan sebagai etika pemakaian yang sopan dan sesuai. Dan yang kedua, menunjukkan etika pemakaian yang baik sehingga menjadi contoh kepada orang lain. Harus diingatkan bahawa apabila kita berada di tempat umum, kita akan berada di kelompok yang mempunyai pelbagai jenis peringkat umum. Jadi, seharusnya kita menjadi contoh untuk anak-anak kecil ataupun remaja yang ingin meningkat dewasa. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa hormat terhadap kita. Orang sekeliling akan menilai kita berdasarkan pemakaian. Jadi, seharusnya kita berpakaian yang baik agar orang akan menghormati kita. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Fatin Farhana binti Muhammad Khalil dengan nombor matrik 98934. Baiklah, insya-Allah kita sudah pun sampai sehingga ke penghujung sesi pembentangan. Secara sepintas lalu, berdasarkan tema kelestarian, etika dan peradaban, berdasarkan tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami iaitu etika pemakaian di UNIMAS. Kajian soal selidik telah pun kami jalankan terhadap semua pelajar kursus MPU 3192 iaitu penghayatan etika dan peradaban dan mendapat maklum balas yang positif terhadap isu etika dan pemakaian di UNIMAS ini. Apa yang dapat saya simpulkan daripada keseluruhan kajian adalah yang pertama, hal etika dan pemakaian ini amatlah penting untuk semua lapisan masyarakat, tidak kira umur, bangsa maupun agama. Kalau kita tengok kitaran kehidupan seseorang dalam semua keadaan, daripada umur yang kecil iaitu bayi, mereka pakai pakaian seperti biasalah kebiasaan harian. Sehinggalah menginjak umur 5 hingga 17 tahun. Mereka dihantar ke sekolah rendah dan sekolah menengah lalu perlu patuh pada peraturan untuk memakai pakaian sekolah yang formal setiap hari untuk datang ke sekolah iaitu uniform sekolah lah. Dan bila dah habis waktu sekolah, mereka sambung pula pelajaran di peringkat universiti. Di universiti, mereka perlu pakai pakaian yang sopan dan menutup aurat bagi yang beragama Islam. Dan selepas sahaja mereka habis pengajian, masuk ke alam pekerjaan, masih juga mereka perlu patuh pada etika pemakaian yang telah ditetapkan oleh organisasi dan masyarakat. Jadi kat sini apa pentingnya dalam setiap orang untuk patuh pada etika tersebut, iaitu etika pemakaian? Semestinya, jadi di sini apa kepentingannya setiap orang dalam patuh pada etika pemakaian? Tak kisahlah dekat mana pun diorang berada. Semestinya dengan memakai pakaian yang bersesuaian dan kemas pada sesuatu tempat yang sepatutnya, masyarakat akan lebih hormat dengan diri kita kerana melalui pandangan fizikal lah seseorang itu akan dinilai sama ada dari segi kekemasan maupun dari gerak tubuh badan kita. Sebab tu pentingnya dalam menjaga etika pemakaian walaupun kita ni bukanlah seorang yang terkenal. Tetap kita perlu menjaga penampilan luaran untuk dipandang oleh orang sekeliling. Okey, yang kedua, mengapa di sekolah contohnya kita tidak dibenarkan memakai pakaian mengikut adat masing-masing? Contohnya memakai cheongsam bagi mereka yang beragama Cina, memakai sari untuk mereka yang berbangsa Tamil dan sebagainya. Salah satunya kerana adalah untuk menghormati adat dan budaya bagi setiap kaum dan bangsa. Isu perkauman dan bangsa ini juga adalah satu perkara yang penting untuk kita jaga dan pelihara. Jadi, sebab itulah pihak KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan keseragaman uniform dengan memakai baju kurung bagi yang beragama Islam dan pinafore bagi yang bukan beragama Islam iaitu dan Muslim lah. Dan akhir sekali, mengapa kita perlu mementingkan etika pemakaian ni? Terutamanya kat sini saya nak tekankan adalah untuk menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan juga tempat kita bekerja. Jadi, akhir kata daripada saya, etika pemakaian ini bukanlah suatu perkara yang perlu dipandang enteng, tetapi adalah satu perkara yang perlu kita titik beratkan untuk diri kita sendiri, untuk kita tetap dipandang oleh masyarakat dari segi yang baiknya dan supaya dapat menjadikan diri kita lebih berdisiplin dan bersahsiah mulia terhadap semua orang. Jadi insya-Allah sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.